baca 100 kali. 100 kali. Nak tak baca sama-sama dan merasai bersama-sama kesan, kebaikan, kemanisan, apa perubahan yang berlaku immediately pada hari ini. Tak tunggu seminggu, tak tunggu 2 minggu. Hari ini juga kita akan dapat merasai kemanisan dan kesannya. Okey, dengarkan baik-baik apa yang saya cuba sampaikan ini. Masya Allah. Ini adalah hadis yang sahih daripada baginda yang kita rindui, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sangat berkehendakkan kebaikan untuk kita. Nabi sangat mahukan umatnya bahagia. Nabi sangat mahukan kita ini memiliki jiwa yang kental. Nabi sangat nak kita memiliki pemikiran yang jernih, tubuh badan yang sehat. Nabi sangat berkehendakkan untuk kebaikan demi kebaikan dalam hidup kita. Namun di sana, Nabi minta kita buat sesuatu. Nabi minta kita beramal dengan satu amalan. Sebab tidak ada satu perkara, walaupun satu, ia datang bergolek. Takkan. Mesti ia berkaitan dengan usaha hamba. Lalu Allah akan beri. Dan apa yang saya nak kongsikan ini, usaha yang sedikit. Tetapi apa yang diberikan oleh Allah begitu besar. Bahkan ia tidak mampu terfikirkan dengan fikiran kita, sahabat-sahabat tuan-puan sekalian. Jadi yang saya nak kongsikan adalah satu zikir. Okey. Jadi dengarkan hadis Nabi yang saya ingin bacakan ini. Dia bersabda, barang siapa yang membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali sehari. Sebanyak 100 kali sehari. Bukan 10, yang disebut dalam hadis ini adalah 100 kali sehari. Maka akan diberikan kepadanya ganjaran umpama membebaskan 10 orang hamba abdi. Umpama membebaskan 10 orang. Bukan seorang, tetapi 10 orang hamba abdi. Allahu Akbar. Dan akan diberikan 100 kebaikan pada hari tersebut. Dan akan dilindungi oleh Allah daripada 100 keburukan. Dan akan dilindungi daripada gangguan jin, syaitan, iblis dan segala makarnya. Apa makar? Makar ni adalah perancangan ataupun perbuatan jahat jin, syaitan, iblis. Termasuk sihir, santau, pukau, apa saja. Dan juga bisikan-bisikan gangguan. Syaitan tak boleh ganggu orang yang beramal dengan zikir ini. Dan Nabi sudahi zikir hadis ini dengan tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah melainkan membaca zikir ini sebanyaknya. Sekarang dah confused. Itu Ustazah share la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu bacalah pada waktu-waktunya. Kita bukan nak membandingkan, kita tidak boleh buat perbandingan. Mana lebih afdal? Zikrullah ke selawat? No. Semua ada kelebihan masing-masing. Mana lebih baik Ustazah? Saya dah keliru banyak sangat ni. Kan? Mana lebih afdal? La ilaha illallah ke zikir Ustazah ajar tu? Zikir rahmat ke zikir Nabi Yunus? Subhanallah, semua zikir itu ada kelebihan. Yang terbaik kalau kita boleh amalkan semua zikir, tetapi waktu yang berbeza. Boleh jadi lepas subuh kita amalkan zikir ni, lepas zuhur sekian, lepas asar sekian. Ataupun kita pandai-pandailah apa pun berlaku di rumah. Alhamdulillah, saya kental, saya tak mudah sentam, saya jadi tenang, badan pun saya rasa sehat dan kuat, saya boleh buat kerja dengan baik. Anak pun Alhamdulillah, sejak saya istiqamah dengan zikir, anak pun behave. Suasana sangat berbeza Ustazah. Memanglah, siapa yang mengingati Allah, Allah akan mengingatinya. Siapa yang melupakan Allah, Allah juga akan membiarkannya. Masya Allah. Sahabat-sahabat, muslimin muslimat minta Allah sekalian. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, barang siapa yang membebaskan seorang hamba abdi, maka Allah akan membebaskan dirinya dan seluruh anggota badannya daripada api neraka Allah. Itu kalau bebas seorang hamba abdi. Dan sekarang hamba abdi sudah tidak ada. Kalau kita nak dapat ganjaran ataupun pahala yang dijanjikan oleh hadis Nabi tadi tu. Yang Nabi kata, siapa yang membebaskan seorang hamba abdi, Allah akan membebaskan dirinya dan seluruh anggota badannya daripada api neraka. So tak ada peluang dah kita hari ni. Tak ada hamba abdi dah untuk dibebas, dimerdekakan. Tetapi dengan beramal dengan zikir ini, baca 100 kali, kita akan dapat pahala umpama membebaskan bukan seorang, tetapi umpama 10 orang hamba abdi. Tuan-puan sekalian, Allah akan berikan 100 kebaikan, Allah akan lindungi daripada 100 keburukan. Saya pernah berjumpa dengan seorang alim yang saleh dan dia seorang perawat yang hebat. Lepas tu bila saya tanya, apa rawatan ramai orang hari ni sakit kerana sihir, kerana santau, kerana ni. Dia pun kata dalam banyak kitab tiba, kitab perubatan Nabi dan juga kitab syifa,
menuliskan baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yang kita sebutkan tadi tu 100 kali. Itu dia antara pelerai ataupun yang akan memutuskan ikatan sihir dan sebagainya. Allahu Akbar, tuan-puan sekalian. Jadi kita nak baca zikir rahmat ini 100 kali. Are you ready? Semua bersedia tak? Dengan baca 100 kali ini, maka kita akan dapat 100 kebaikan dalam hari ini. Kita pun tak dapat nak list apakah kebaikan yang 100 itu. Kalau kita fikir-fikir apa kebaikan? Rezeki, kasih sayang, sehat, hidup lagi. Apa yang kita boleh listkan? Kita mungkin tak mampu nak list 100 kebaikan yang kita nak. Tapi Allah Maha tahu apa yang kita perlu dan apa yang kita mahu. Kadang kita sendiri pun lupa dah apa yang kita mahu. Kita pernah sebut 2 minggu lepas apa yang kita nak. Kita pun dah lupa. Tapi Allah tidak lupa. Subhanallah. Dan Allah akan lindungi daripada 100 keburukan. Kisah saya, pengalaman saya sendiri dengan zikir ini sangat banyak. Biarlah rahsia antara saya dengan Allah dan saya cerita pada orang sekeliling. Keajaiban bila beramal dengan zikir ini. Dalam waktu yang sukar, dalam waktu yang senang. Dan saya pernah berada di keadaan yang sangat sukar, yang sangat dahsyat, pada titik yang sangat bawah, yang saya rasa macam, oh, jika begini maka habislah, ibarat ayat begitulah, maka tak ada apa dah ni. Lalu ketika itulah seorang orang alim ni beritahu Ustazah amalkan zikir ni, InsyaAllah keburukan apa pun Allah akan selamatkan. Dan lepas habis, serah je kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat, sebenarnya yang hebatnya adalah pada kalimah yang terkandung dalam zikir ini. Apa maksud? La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada sembahan melainkan Allah. Tiada tempat bergantung melainkan Allah. Tiada tempat mengadu melainkan Allah. Itu semua terkandung dalam kalimah La ilaha illallah. La, tiada, ilaha, membawa maksud sembahan. Bila sebut sembahan, sesuatu yang kita sembah, ada sesuatu yang kita mengharap, ada sesuatu yang kita meminta, ada sesuatu yang kita merayu. Betul atau tidak? Jadi maksud la ilaha bukannya yang paling tepat adalah tiada sembahan, bukan tiada Tuhan. La ilaha illallah, tiada sembahan, tiada tempat bergantung, tiada tempat meminta, tiada tempat merayu, tiada tempat berdoa illallah, kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah, dialah satu-satunya, tidak ada yang menyamainya. Lahul mulku, baginya segala pemilikan, dialah pemilik. Dia lahul mulku juga mau masuk, dialah baginya lah segala pemilikan dan baginya lah segala kuasa. Lahul mulku, kita juga dimilikinya. Apa yang kita bimbangkan itu dimilikinya. Jodoh yang kita nantikan itu milik Allah. Allah Maha tahu siapa jodoh kita, bila dan sebagainya. Lahul mulku walahul hamdu, dan baginya lah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu. Saya nak sarankan, kejap lagi kita nak baca 100 kali. Are you ready guys? Bila sebut zikir wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah maha berkuasa atas segala sesuatu, ketika itu bayangkan apa yang kita mengharapkan daripada Allah. Sebab bila sebut wa huwa ala kulli syai'in qadir, dialah maha berkuasa atas segala sesuatu. Siapa yang ada masalah, cuba bayangkan masalah itu Allah berkuasa menyelesaikannya. Siapa yang mengharapkan perniagaan ke, jodoh ke, anak ke, masa sebut wa huwa ala kulli syai'in qadir dan dialah maha berkuasa atas segala sesuatu, bayangkan ke atas hajat kita tersebut. Ya?